Seorang pembantu rumah bertindak untuk keluar dari rumah majikannya dan mencari perlindungan di rumah jiran sebelah. Dia menyorok di balik sebuah kereta kecil. Tidak sampai 5 minit kemudian, pembantu rumah melihat majikannya itu keluar meninggalkan rumah dengan menaiki kereta dan memecut pergi. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari Sabtu, iaitu pada tarikh 25 September 1999, si isteri iaitu mangsa telah bangun awal pagi bagi menyediakan sarapan untuk keluarganya di sebuah rumah di Bukit Damansara, Kuala Lumpur. Setelah memastikan semua ahli keluarga yang lain sudah mengisi perut mereka, si isteri bersama anak bongsunya serta pembantu rumah warga Thailand keluar ke kedai untuk membeli barang. Si suami iaitu suspek dan 2 lagi anak mereka berada di rumah untuk berehat. Setibanya mereka di rumah setelah hampir 2 jam membeli belah, si isteri terus ke dapur untuk memasak makanan tengah hari untuk keluarga tercinta. Si suami pada ketika itu sedang menonton televisyen. Sekitar jam 1 petang setelah siap memasak, si isteri memanggil suaminya serta 3 orang anaknya untuk makan. Mereka menjamu selera dengan diselangi cerita tentang perihal masing-masing. Setelah selesai makan, mereka keluar ke ruang tamu dan meluangkan masa menonton rancangan kegemaran bersama-sama. Dalam masa yang sama, pembantu rumah telah meminta izin untuk mandi dan solat di biliknya. Setelah selesai, pembantu rumah keluar semula ke ruang tamu untuk mengemas. Ketika itu dia melihat mangsa bersama anak bongsunya sedang asyik menonton televisyen, manakala suspek pula termenung di meja makan. Setelah memastikan semuanya kemas, pembantu rumah masuk semula ke bilik untuk berehat seketika. Kira-kira jam 3 petang, pembantu rumah dikejutkan dengan bunyi ketukan kuat pada pintu biliknya. Dia lantas membuka dan anak perempuan majikannya menjerit dalam keadaan panik. "Kakak, tolong, Mama ada dalam bilik air dengan Abah." Pembantu rumah dengan segera keluar dan menjenguk ke dalam bilik air. Dia melihat suspek berada di situ menghadap mangsa yang berada di atas lantai. Pembantu rumah juga turut melihat suspek sedang memegang sebilah pisau dapur. Dia juga mendengar mangsa seperti sedang merintih, namun butir percakapannya tidak jelas kedengaran. Kerana takut melihat keadaan tersebut, pembantu rumah kemudian bertindak untuk keluar dari rumah dan mencari perlindungan di rumah jiran sebelah. Dia menyorok di balik sebuah kereta kecil. Tidak sampai 5 minit, pembantu rumah melihat suspek keluar meninggalkan rumah dengan menaiki kereta dan memecut pergi. Pembantu rumah bergegas masuk semula ke rumah. Dia melihat anak-anak majikannya menangis dengan kuat. Dia lantas berlari ke bilik air untuk mendapatkan mangsa. Dia ternampak mangsa tertiarap di atas lantai dan berlumuran darah. Pada ketika itu, mangsa masih lagi hidup namun nyawa-nyawa ikan. Selain itu, pembantu rumah juga ternampak pisau yang tadinya dipegang suspek berada di atas lantai betul-betul di kaki kanan mangsa dan penuh dengan kesan darah. Pembantu rumah kemudian keluar mendapatkan anak perempuan majikannya dan menyuruh kanak-kanak itu untuk menghubungi neneknya iaitu ibu mangsa yang tinggal di Keluang, Johor. Dengan keadaan masih terkejut dan menggeletar, kanak-kanak tersebut menghubungi neneknya. "Nenek, Mama dah mati. Abah bunuh Mama." Begitulah ucapan kanak-kanak ini yang terpaksa melihat ibu tercinta dibunuh bapanya sendiri. Untuk makluman, kanak-kanak ini bernama Sarah dan merupakan saksi kedua dalam kes ini. Sarah adalah anak bongsu kepada mangsa dan suspek. Ketika kejadian, Sarah hanya seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Sarah memberitahu neneknya yang dia melihat bapanya menendang pintu bilik air. Ibunya dikatakan sedang berada di dalam bilik air tersebut pada ketika itu. Sarah mendengar berlaku pertelingkahan antara kedua ibu bapanya. Tidak lama kemudian, Sarah melihat bapanya keluar dari bilik air dengan tangan dan baju berlumuran darah. Setelah menamatkan panggilan itu, telefon sekali lagi berdering. Kali ini si atuk pula yang mahu bercakap dengan pembantu rumah. Pembantu rumah telah menceritakan segalanya yang berlaku dan meminta si atuk dan nenek segera datang ke tempat kejadian. Pembantu rumah, Sarah dan 2 orang abangnya telah keluar menuju ke rumah ibu saudara mereka bernama Mak Pah yang tidak jauh dari tempat kejadian. Mereka menceritakan semuanya kepada Mak Pah. Mak Pah terus bergegas ke tempat kejadian sambil ditemani suaminya untuk memastikan mangsa masih hidup atau sebaliknya.
Namun setelah diperiksa denyutan nadi, mangsa didapati telah meninggal dunia. Seluruh rumah itu berbau hanyir darah yang kuat dan terdapat kesan darah bermula dari bilik air hingga ke pintu rumah. Mak Pah kemudian menghubungi balai polis untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian, Inspektor Koh tiba bersama seorang pakar forensik patologis iaitu Dr. Ong. Dr. Ong kemudian memeriksa keadaan mangsa dan mangsa disahkan telah mati. Mayat mangsa segera dibawa ke hospital untuk dibedah siasat. Menurut laporan bedah siasat, terdapat 26 kesan tikaman dalam di seluruh tubuh mangsa seperti di tengkuk, perut, tangan, kaki dan dada mangsa. Pakar juga mendapati terdapat kesan luka yang selari dengan kesan seseorang yang cuba membela diri. Pakar berpendapat bahawa tikaman yang membawa kepada kematian mangsa adalah tikaman yang tepat di dadanya. Tikaman itu sungguh dalam sehingga terkena pada paru-paru mangsa dan terdapat kesan pendarahan dalaman yang serius. Kesan tikaman itu selari dengan pisau yang ditemui. Pembantu rumah telah ditahan pihak polis untuk siasatan lanjut. Semasa siasatan, polis bertanyakan beberapa perihal tentang majikannya. Menurut pembantu rumah, semasa dia menjenguk ke dalam bilik air, dia hanya melihat suspek dan mangsa di dalam. Tidak ada orang lain berada di rumah selain mereka. Pembantu rumah turut memberitahu bahawa dia tahu suspek merupakan seorang yang mempunyai pekerjaan yang bagus di sebuah syarikat cari gali minyak terkemuka di Malaysia. Sepanjang dia bekerja di rumah itu, pembantu rumah menyatakan hubungan suspek dan mangsa sangat baik. Walau bagaimanapun, pembantu rumah mengaku yang dia pernah melihat mangsa menangis sendirian beberapa kali namun tidak tahu puncanya. Semasa hari kejadian, suspek dan mangsa berada dalam keadaan normal seperti hari lain dan mereka sempat bergurau senda bersama anak-anak mereka. Setelah pembantu rumah ditahan untuk siasatan lanjut, dia telah mengambil keputusan untuk pulang ke tanah airnya iaitu Thailand. Pembantu rumah tidak sempat dipanggil untuk menjadi saksi di mahkamah, namun keterangannya di balai polis telah direkod dan disahkan. Suspek yang bernama Muhammad Suhaimi Abdul Aziz telah dibawa ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur untuk satu pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian isterinya yang bernama Faizah Arsyad dan jika disabit kesalahan, boleh dijatuhkan hukuman mati mandatori. Untuk makluman, Muhammad Suhaimi merupakan ahli geologi Petronas Cari Gali, manakala isterinya Faizah Arsyad merupakan pegawai sumber manusia Petronas Cari Gali. Pendengaran kes tertuduh telah beberapa kali tertangguh akibat pertukaran peguam bela. Namun, semasa peguam bela yang baru sedia mengambil tugas, beliau telah membuat permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk satu perintah buat Muhammad Suhaimi bagi menjalani pemeriksaan mental. Hakim telah memerintahkan agar tertuduh dihantar ke Hospital Bahagia Ulu Kinta untuk satu pemeriksaan oleh psikiatris selama sebulan. Pelbagai ujian telah dilaksanakan ke atas tertuduh bagi menguji sejauh mana kesihatan mentalnya. Setelah sebulan berlalu, perbicaraan diteruskan dengan tertuduh dipanggil untuk membela diri di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Muhammad Suhaimi memilih untuk memberi pernyataan secara bersumpah dari kandang tertuduh. Semasa perbicaraan, anak-anak tertuduh bersama atuk dan nenek mereka turut hadir. Menurut suspek, pada 25 September 1999, dia berada di rumah iaitu tempat kejadian. Pada hari tersebut, dia tidak mempunyai sebarang tugas di pejabat memandangkan ianya adalah hari cuti hujung minggu. Setelah menikmati makan tengah hari yang disediakan isterinya, dia duduk di meja makan. Semasa di meja makan, tertuduh memberitahu bahawa dia merasa sangat tertekan dan serabut. Tertuduh telah menyalakan sebatang rokok bagi melegakan perasaannya. Dia memberitahu bahawa dia berasa sangat negatif dengan keadaan sekeliling. Semasa sedang cuba melawan perasaan tersebut, Muhammad Suhaimi memberitahu mahkamah bahawa dia mendengar banyak suara yang menyuruh dirinya melakukan sesuatu pada isterinya. Tertuduh mengatakan suara-suara gaib tersebut seolah-olah cuba menguasai pemikirannya. Tertuduh turut memberitahu bahawa dirinya terasa seakan-akan terdapat kuasa gaib yang mengawal pergerakan tubuhnya. Dia ingat bahawa dia ada pergi ke bilik air di mana ketika itu isterinya berada di dalam. Dia juga masih ingat bahawa dia telah menendang pintu bilik air tersebut sekuat hati.
Menurut Muhammad Suhaimi, setelah itu dia tidak ingat apa-apa lagi kejadian yang dilakukan terhadap isterinya. Dia langsung tidak tahu bahawa ketika di dalam bilik air itu, dia memegang pisau dan menikam isterinya. Namun, dia ingat setelah itu, dia keluar menaiki kereta pergi tanpa hala tuju. Pihak pembelaan telah menimbulkan isu bahawa semasa kejadian menyayat hati itu berlaku, tertuduh berada dalam keadaan tidak waras dan tidak mengetahui bahawa tindakannya itu membawa maut kepada mangsa. Peguam bela telah memanggil seorang psikiatris sebagai saksi. Dr. Rabayah merupakan seorang pakar sakit jiwa di Hospital Bahagia Ulu Kinta dan merupakan seorang yang mendapat pelajaran dari Institut Psikiatri di Universiti London. Oleh itu, pendapat beliau adalah kukuh dan boleh dipercayai. Menurut Dr. Rabayah, beliau telah merawat dan menilai kesihatan Muhammad Suhaimi selama sebulan. Beliau telah membuat pemerhatian dari gaya cakap dan tingkah laku tertuduh. Selain itu, temu bual bersama tertuduh dan keluarga tertuduh serta keluarga mangsa turut dilakukan. Hasil daripada pemeriksaan diagnosis ke atas tertuduh, Dr. Rabayah mendapati Muhammad Suhaimi merupakan seorang penghidap sejenis penyakit psikotik yang dinamakan delusional disorder, iaitu gangguan hayalan. Di dalam penyakit ini terdapat 4 jenis dan tertuduh mengalami jealous and mixed type. Laporan diagnosis mendapati semasa kejadian, tertuduh berada dalam keadaan tidak waras dan tidak tahu bahawa kesalahan dia pada ketika itu adalah menyalahi undang-undang. Dr. Rabayah mengesan tertuduh adalah seorang pesakit mental yang diam atau pasif. Kes pembelaan kemudiannya ditutup setelah pakar sakit jiwa disoal. Peguam bela mengguna pakai Seksyen 84 Kanun Keseksaan yang menetapkan bahawa jika seseorang itu tidak waras dan tidak tahu perbuatannya salah semasa kejadian, dia boleh dianggap sebagai tidak melakukan kesalahan. Semasa di mahkamah, pembelaan tertuduh dan pakar sakit jiwa tidak disoal balas. Oleh yang demikian, ianya adalah undang-undang mapan bahawa jika tiada bantahan, pembelaan tersebut harus diterima sebagai benar, merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Wong Swee Chin. Walau bagaimanapun, mahkamah turut melihat kepada bukti keadaan semasa kejadian. Mahkamah percaya 1 jam sebelum kejadian, semuanya dalam keadaan normal antara suspek dan mangsa. Tiada perbalahan mahupun apa-apa yang boleh menjadi punca Muhammad Suhaimi membunuh isterinya. Setelah menilai segala bukti dan pernyataan saksi, mahkamah mendapati pihak pembelaan telah berjaya menggunakan pakai alasan tidak waras bagi menolak pertuduhan ke atas tertuduh. Oleh yang demikian, mahkamah mengarahkan tertuduh diletakkan di bawah jagaan Hospital Tanjung Rambutan. Muhammad Suhaimi telah terlepas dari hukuman gantung kerana membunuh isterinya. Setelah beberapa tahun di Hospital Tanjung Rambutan, atas perkenan yang di-Pertuan Agong, Muhammad Suhaimi dibenarkan dijaga oleh bapanya di Kemaman, Terengganu. Keputusan dibaca oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2005. Pada tahun 2009, Mahkamah Tinggi Syariah membenarkan permohonan Amanah Raya Berhad untuk menggugurkan nama Muhammad Suhaimi daripada senarai penerima harta peninggalan isteri yang dibunuhnya. Muhammad Suhaimi terhalang atau hilang kelayakan sebagai waris si mati mengikut mazhab Imam Syafi'i yang diamalkan oleh mahkamah di Selangor, dan pembunuhan yang dilakukan dianggap mempercepatkan pewarisan harta si mati kepada Muhammad Suhaimi. Keputusan itu dibuat bagi menjaga kepentingan anggota keluarga Faizah Arsyad yang lebih berhak ke atas harta peninggalannya berbentuk wang tunai berjumlah RM319,445.02. Dalam penghakimannya, hakim berkata keempat-empat mazhab dalam Islam, iaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi sepakat berpendapat bahawa pembunuh adalah dihalang daripada mewarisi harta orang yang dibunuhnya, tetapi mempunyai pendapat berlainan mengenai cara pembunuhan itu dilakukan. Berdasarkan Imam Syafi'i, seorang pembunuh tidak layak untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya, sama ada dibuat secara sengaja atau tidak sengaja atau terpaksa. Mahkamah bersetuju dengan pendapat Imam Syafi'i bahawa seorang pembunuh adalah terhalang untuk mewarisi harta orang yang dibunuhnya, termasuk orang tidak siuman. Pendapat ini bagi menjaga hubungan kekeluargaan kerana pembunuhan boleh dikatakan sebagai cuba untuk mempercepatkan pewarisan harta kepadanya.
Mahkamah secara asasnya mengambil kira 4 pendapat itu, tetapi daripada sudut pengalaman, ia lebih mengutamakan pendapat Imam Syafi'i. Dalam kes ini, laporan ada menyebut Muhammad Suhaimi menggunakan sebilah pisau. Mahkamah Syariah berpendapat faktor ini konsisten dengan pendapat mazhab Imam Syafi'i bahawa alat yang boleh dikategorikan sebagai alat pembunuh ialah alat tajam yang boleh memotong daging dan benda keras. Jadi, ini boleh dikategorikan sebagai bunuh dengan niat. Muhammad Suhaimi kecewa dan terkejut dengan keputusan mahkamah, lebih-lebih lagi setelah mahkamah memutuskan bahawa dia perlu menanggung kos semua pihak sedangkan dia hadir sebagai defendant dan bukan pihak yang mengemukakan permohonan itu.